warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Suraida binti Siddiq dari Sekolah Kebangsaan Bukit Jarum, Pasir Mas, Kelantan. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang inovasi saya, iaitu yang bertajuk Inovasi Tahfiz Atar, alat bantu belajar dan mengajar dalam meningkatkan tahap penguasaan hafazan Al-Quran bagi murid-murid masalah pembelajaran. Apa itu kaedah tahfiz atar? Dia ringkasan daripada atar, A-T-A-R. A untuk alwan, iaitu warna-warni. T untuk ring hufaz. A untuk animasi. Dan R untuk roda hufaz. Sinopsis inovasi. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti keberkesanan kaedah tahfiz atar dalam meningkatkan tahap penguasaan hafazan surah Al-Kafirun dan surah Al-Kautsar bagi murid-murid masalah pembelajaran. Inovasi ini juga dijalankan secara kajian kualitatif dengan menggunakan kaedah pemerhatian, soal selidik, temu bual dan pentaksiran bilik darjah. Peserta kajian melibatkan 6 orang murid lelaki tahun 4, kelas 4 permata 1 pendidikan khas, Sekolah Kebangsaan Bukit Jarum, Pasir Mas. Secara keseluruhannya, hasil kajian mendapati salah satu kejayaan peningkatan penguasaan hafazan Al-Quran daripada surah Al-Kafirun dan surah Al-Kautsar dalam kalangan murid ialah melalui keberkesanan kaedah tahfiz atar yang digunakan. Atar ringkasan kepada alwan, tikrar, animasi dan roda hufaz. Justru itu, usaha menambahbaikan untuk penerapan kaedah ini akan diperluaskan agar dapat dimanfaatkan bersama oleh semua guru dan murid. Rasional inovasi. Pertama, murid sukar untuk menyebut, membaca dan menghafaz ayat-ayat pendek daripada surah Al-Kafirun dan surah Al-Kautsar. Yang kedua, daya hafazan murid dalam menghafaz dan memahami setiap ayat yang dibaca amat lemah. Yang ketiga, murid tidak diberi pendedahan tentang kaedah yang berkesan dalam menghafaz Al-Quran. Dan yang keempat, sejauh mana murid terdedah kepada bacaan Al-Quran itu sendiri. Seterusnya, tentang objektif kajian. Pertama, untuk mengetahui cara pelaksanaan kaedah tahfiz atar bagi murid-murid masalah pembelajaran. Yang kedua, untuk mengenal pasti keberkesanan kaedah tahfiz atar terhadap tahap penguasaan hafazan Al-Quran, surah Al-Kafirun dan surah Al-Kautsar bagi murid-murid masalah pembelajaran. Yang ketiga, untuk memperoleh maklum balas murid terhadap pelaksanaan kaedah tahfiz atar dalam menghafaz surah Al-Kafirun dan Al-Kautsar. Yang keempat, mengenal pasti murid dapat membaca dan menghafaz surah Al-Kafirun dan surah Al-Kautsar dengan baik, fasih dan lancar. Manakala sasaran inovasi, pertama, inovasi ini adalah satu penyelidikan yang baru diterokai dalam bidang hafazan Al-Quran berfokuskan hafazan tahfiz atar. Ia merupakan satu kajian yang melibatkan peserta kajian atau responden yang terdiri daripada 6 murid-murid lelaki tahun 4, kelas 4 permata 1 pendidikan khas, Sekolah Kebangsaan Bukit Jarum. Mereka dikategorikan sebagai murid berkeperluan pendidikan khas, MBPK. Masalah pembelajaran yang terdiri daripada Attention Deficit Hyperactive Disorder, ADHD, kurang upaya intelektual dan juga disleksia. Mereka juga mempunyai tahap kecerdasan yang pelbagai. Cara pengumpulan data. Kajian ini merupakan kajian tindakan yang menggunakan kaedah kualitatif dengan menggunakan beberapa metod, iaitu pertama, pemerhatian. Yang kedua, soal selidik. Yang ketiga, temu bual. Dan yang terakhir adalah pentaksiran bilik darjah. Kajian ini juga menjalankan ujian pra dan ujian pos. Apa tindakan seterusnya? Tindakan penyelesaian yang dicanangkan kenapa saya memilih kaedah tahfiz atar. Hasil kajian dan pemerhatian saya selama 16 tahun mengajar subjek pendidikan Islam, saya telah mengambil inisiatif untuk membuat sesuatu yang boleh memberi impak kepada anak-anak didik saya yang dikasihi, iaitu belajar menghafaz Al-Quran dengan menggunakan kaedah tahfiz atar. Pertama, A untuk alwan, iaitu saya menggunakan teknik warna. Guru hanya menyebut warna, kemudian murid-murid akan mengecam warna
dan menyebut ayat yang tertentu, iaitu murid-murid menyebut, menghafaz, memahami dan menghuraikan berdasarkan teknik membunyikan ayat mengikut warna. Contoh surah Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Warna hijau. La a'budu ma ta'budun, warna biru. Wala antum 'abiduna ma a'bud, berwarna merah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, berwarna kuning. Wala antum 'abiduna ma a'bud, warna jingga. Lakum dinukum waliyadin, berwarna ungu. Manakala surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, berwarna hijau. Fasalli li rabbika wanhar, berwarna biru. Inna syani'aka huwal abtar, berwarna merah. Teknik yang kedua ialah tikrar, iaitu teknik pengulangan. Murid-murid menyebut ayat dan mengulangi sebanyak 20 kali dengan menggunakan ring hufaz. Ianya mengandungi ayat-ayat daripada surah Al-Kafirun dan surah Al-Kautsar berasaskan warna. Murid-murid membaca ayat demi ayat, kemudian menampal tanda stiker senyum bagi reward, iaitu ganjaran setelah selesai menghafaz ayat Al-Quran, tampal di sini. Seterusnya mengulangi ayat kedua dan tampal di sini juga. Jadi selesai menghafaz surah dan tampal. Kaedah ini amat menyeronokkan kerana dapat mengulangi, dapat mengingat ayat-ayat yang dibaca. Yang ketiga, animasi, iaitu Microsoft PowerPoint yang ditukarkan kepada bentuk video. Ia memaparkan ayat-ayat berasaskan warna dan gambar yang berkaitan dengan ayat serta kata kunci setiap ayat daripada surah Al-Kafirun dan surah Al-Kautsar. Animasi ini juga diiringi muzik yang amat menarik perhatian murid-murid kerana menggunakan pendekatan visualize. Kemudian mereka menulis ayat-ayat tersebut di atas kertas A4. Penulisan akan membantu mereka mengingat dalam jangka masa yang lebih panjang. Dan yang terakhir adalah art. Art untuk roda hufaz, iaitu satu permainan yang menggunakan roda yang berpusing. Ia memaparkan warna beserta gambar daripada surah Al-Kafirun dan surah Al-Kautsar. Murid-murid membuat pusingan. Jika penunjuk terhenti pada warna hijau, maka mereka perlu meneka surah dan membunyikan ayat tersebut. Kemudian mereka mencari kad imbasan ayat tersebut dan menampal di atas mounting board mengikut petak surah yang disediakan. Permainan ini diteruskan sehingga selesai semua kad imbasan ayat ditampal. Refleksi. Saya telah memilih sampel kajian seramai 6 orang murid untuk menjawab soal selidik, sesi temu bual dan pentaksiran bilik darjah. Ujian pra dan ujian pos turut dilaksanakan untuk menilai tahap penguasaan hafazan murid daripada surah Al-Kafirun dan surah Al-Kautsar. Berdasarkan keputusan ujian pra sebelum ini, mendapati tahap penguasaan hafazan murid berada di tahap tidak memuaskan dan lemah. Ini disebabkan oleh amalan pedagogi semasa PDPC berlangsung kurang berkesan dan tidak menarik perhatian murid untuk menghafaz Al-Quran. Ini amat merisaukan saya, maka tercetus idea untuk mencari kaedah hafazan yang lebih efektif dan memberi impak yang baik kepada anak murid. Kaedah tahfiz atar adalah salah satu pendekatan menarik dan menyediakan beberapa aktiviti yang berpusatkan murid. Setelah melakukan aktiviti-aktiviti intervensi tersebut, menganalisa beberapa instrumen kajian, didapati peningkatan penguasaan hafazan Al-Quran. Terdapat peningkatan. Mereka menunjukkan minat dan semangat yang tinggi dalam menghafaz Al-Quran. Ianya juga memberi pengalaman yang menyeronokkan tanpa rasa bosan. Keunikan inovasi. Alwan menggunakan warna yang menarik perhatian murid. Ia amat menyeronokkan kerana wujudnya interaksi antara guru dan murid serta meningkatkan motivasi dan semangat untuk menghafaz Al-Quran. Tikrar pula pengulangan sebanyak 20 kali bagi mengukuhkan hafazan dengan menggunakan ring hufaz berasaskan warna. Ia dapat membina keyakinan murid-murid untuk menghafaz dan memahami surah-surah tersebut.
Animasi pula, video dihibur memaparkan ayat-ayat berasaskan warna dan gambar serta kata kunci. Kemudian diikuti penulisan. Roda hufaz, iaitu satu permainan roda yang memaparkan warna dan ilustrasi gambar yang menarik serta menggunakan kad imbasan ayat. Ia amat membantu menarik minat murid-murid. Ia juga menggunakan kos yang rendah dan menjimatkan masa. Cadangan dan tindakan susulan. Hasil daripada dapatan kajian tersebut, beberapa penambahbaikan perlu dilaksanakan untuk membantu meningkatkan penguasaan hafazan Al-Quran dalam kalangan murid-murid masalah pembelajaran. Walau bagaimanapun, setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan yang tersendiri untuk ditambah baik. Bagi kaedah tahfiz atar, pengulangan yang lama iaitu sebanyak 20 kali dan kekeliruan kalimah ayat Al-Quran yang sama juga mempengaruhi hafazan peserta kajian. Mereka merasakan cepat bosan terhadap pengulangan ayat yang sama dan kekeliruan tersebut. Namun begitu, peranan guru sangat penting dalam memberi penerangan kepada murid-murid supaya lebih peka terhadap kedudukan sesuatu kalimah dan menjadikan proses hafazan lebih santai dan tidak terlalu memberi tekanan kepada mereka. Peluasan inovasi. Pembelajaran abad ke-21 memerlukan guru menyediakan alat bantu belajar dan alat berfikir yang sesuai bagi menyokong pembelajaran murid. Saya menggunakan inovasi tahfiz atar di sekolah dan berhasrat untuk disebar luas di sekolah-sekolah yang lain. Ia amat sesuai digunakan oleh semua murid di sekolah rendah sama ada cemerlang, sederhana atau lemah dalam pembelajaran. Penghasilan inovasi ini mewujudkan penglibatan secara aktif dan berdikari dalam kalangan murid serta memberi motivasi untuk terus belajar tanpa jemu. Saya merasakan sudah tentu ramai guru pendidikan Islam akan menggunakan PDPC kerana tidak memerlukan kos yang tinggi dan senang didapati untuk dipraktiskan. Oleh itu, potensi inovasi ini akan digunakan pakai dan disebar luas kepada pihak lain amatlah tinggi. Sebelum berakhir, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada bahagian profesionalisme guru KPM, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Mas, warga sekolah, Kebangsaan Bukit Jarum, guru-guru dan murid-murid yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Sekian, terima kasih.